Assalamualaikum, saya Rail, saya Kalish. Hai. Kita orang dari Michael Jenny. Okay, sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe channel Michael Jenny. Okay, bagi yang dah subscribe tu, saya ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih. Sebab sentiasa support kami dan kami akan terus menghasilkan konten-konten berkaitan dengan camping. Okay, video kali ni saya nak buat sedikit sharing mengenai tent packs. Okay, tent pack ni kira penting lah kalau kita nak camping. Sebab kita nak, maksudnya nak pasak kita punya kemah tu dekat tanah supaya dia tak bergerak, especially kalau tempat yang berangin. Kita kena pasak kita punya kemah ni supaya kalau angin tiup dia tak terbang dan tak terangkat, teralih semua. So lagi satu, kalau kemah yang jenis non freestanding, yang dia tak boleh berdiri sendiri tu, contoh macam Arpenas 4.2, Arpenas 4.1, maksudnya kemah tu dia kena pack kat tanah supaya dia boleh berdiri. Kalau macam kemah dom tu semua dia kira sebagai freestanding tent, maksudnya dia boleh diri sendiri. So pack ni sebenarnya dia ada banyak jenis. Dia kegunaan dia bergantung pada permukaan tanah. So kat saya ni ada tiga yang paling basic. Yang selalu digunakan. Actually dia ada banyak lagi, ada yang macam screw lah semua apa. So yang paling basic pada saya tiga jenis ni lah. So saya akan share satu persatu. Okay, yang pertama ni adalah yang standard pack ni. Okay, yang ni biasa memang kita akan dapat lah kalau kita beli kemah ke, kita beli fly sheet ke. Biasanya dia akan bagi pack yang macam ni lah. So benda ni biasanya dia akan bagi besi, ataupun ada juga yang dia jenis aluminium. Kalau aluminium tu dia ringan, lebih ringan, tapi dia punya shape adalah lebih kurang. So yang ni adalah kegunaan untuk tanah yang biasa. Maksudnya tanah tu dia kira macam medium lah. Tanah tu dia tak terlalu keras, Lalu maksudnya tempat tu tak berbatu dan dia tidak berpasir. Okay, tanah biasa. So yang ni kita just boleh ketuk dengan hammer biasa tu, ataupun kita boleh tolak pakai tangan ke, pakai kaki ke, terpulang kat kita. So ni adalah yang biasalah, standard. Okay, sekarang kita try guna yang standard pack ni dekat tanah ni. Ni tanah ni macam biasa je, dia tak terlalu lembut dan juga tak ada batu. Okay, so bila kita tarik dengan tali pun dia masih lagi kuat lah. So tanah macam ni lebih sesuai guna standard pack biasa lah. Okay, seterusnya ni ada pack untuk soft ground. Okay, yang ni untuk kita pack kemah dekat kawasan berpasir. Contohnya kat pantai. Kalau pantai dia tu jenis lembut, yang guna yang ni lah, supaya pack tu tak tertanggal. Ni lebih secure lah kalau yang ni. Ataupun kalau dekat bukan pantai, ataupun dekat camp bed yang dia dah buat dia punya petak tu, so biasanya dia akan letak pasir dalam tu, pun kena guna pack macam ni lah. Kalau dia lembut lah, kalau dia okey, dia padat, boleh pakai pack biasa tu. Tapi kalau dia memang sangat berpasir, saya sarankan guna yang macam ni. So kalau yang ni saya beli dekat Decathlon. Okay, ni ada 10 batang, harga dia RM29. So yang ni dia jenis besi lah. Ada juga yang jenis plastik, macam dekat Daiso dia jual. Yang tu pun untuk pasir juga, untuk soft ground punya. Dia biasanya dia warna kuning, dia warna biru ada, warna merah pun ada. So nak kenal soft ground pack ni senang je.
dia punya shape ni, kalau kita tengok ni, dia bentuk macam huruf V. Okay, huruf V. So benda fungsi dia ni untuk dia nak tahan dari dia bergerak lah kalau kat tanah yang lembut. So ni dia punya ciri-ciri lah. So dia, kalau yang ni dia nipis lah, kalau plastik tu dia akan tebal sikit, tapi dia punya shape lebih kurang macam ni lah, dia takkan bulat macam biasa tu. Okay, kawasan ni dia tanah dia berpasir dan dia lembut. So kita try guna standard pack dulu. Okay, dia sangat lembut, jadinya kalau dia tu kita tarik dengan tali, dia akan senang tercabut. Nampak? Dia bergerak. Okay, sekarang kita try guna soft ground punya pack. Okay, dia lebih kuat. Dia tahan dari tercabut lah kat tanah berpasir tu. Okay, walaupun dia bergerak, tapi dia susah nak tertanggal. Okay, seterusnya adalah untuk hard ground pack. Okay, yang ni untuk kawasan yang tanah dia lebih keras ataupun dia banyak batu. So kalau kawasan yang banyak batu, okay, mungkin atas dia kita rasa macam okey, kita boleh guna pack biasa, tapi bila kita ketuk dia akan tersangkut kat batu. So kalau kita paksa juga dia akan jadi macam ni lah. So pack biasa ni dia akan bengkok macam ni. So kita kena standby pack ni lah. Pack ni dia besi dia lebih padu, dia solid, dia lebih tebal lah. So dia punya depan dia ni pun tajam macam paku. So mana yang tempat berbatu tu, kalau kita ketuk dia akan pecahkan lah batu tu. Okay, so yang ni pun kena standby pack macam ni. So kalau kat Daiso pun ada jual, ni saya beli kat Daiso. Dia function dia sama, cuma dia yang ni dia lebih pendek lah. Okay, kalau yang ni saya beli Coleman punya apa tu, 10 kit. Okay, dia sekali dapat paku ni, dia memang panjang. So yang ni memang kena standby lah, sebab ada juga campsite yang diorang akan ratakan, lepas tu diorang akan tabur batu yang putih-putih tu. So memang tak boleh lah pakai pack biasa ni, memang akan rosak habis, dia bengkok. So yang ni tak ada masalah. Ini kena guna dia punya tukul lah, tukul kayu tu. So kalau nak ketuk, okay, kawasan ni dia sedikit berbatu. So yang sesuai guna pack yang hard ground ni. Okay, so kita try. So yang ni, so make sure dia lebih kurang 45 degree macam ni baru kita ketuk. So yang ni nampak, dia kuat lah, dia kukuh. So bila kita nak tarik, kita boleh guna pack puller ni, kita sangkut kat sini dan kita tarik. Okay, so basically pada saya ada 3 jenis ni pun dah okey untuk kita standby. So dia ada satu untuk tanah biasa, satu untuk tanah lembut berpasir, dan juga satu untuk tanah yang keras dan atau berbatu. Okay, selain daripada pack-pack ni, antara aksesoris lain yang kita kena sediakan adalah contoh satu ni dia punya pack cooler ni. Okay, pack cooler ni pun kalau tak ada pun tak apa, kalau ada lagi bagus lah, sebab kadang kita dah pack tu dia, especially tanah yang keras, kita agak susah nak tarik. So kalau ada benda ni, kita boleh tarik je, kita cangkuk, so kita tarik lah, lagi dia lebih mudah lah, mudahkan kerja lah kalau ada pack cooler ni. Lagi satu tips, kalau tak ada pack cooler ni, boleh juga guna pack yang lain. So contoh pack ni dekat dalam tanah, so kita boleh sangkut dan tarik lah. So ni lagi satu tips lah kalau tak nak beli pack cooler. Ok, lagi satu, rubber mallet ni pun penting, ataupun kita pakai hammer. Sebab kalau tempat tu tanah dia keras, memang sangat membantu lah kalau kita nak pack ke tanah.
So make sure kita punya pack ni ada lebih kurang 45 degree baru kita ketuk lah. So kalau tanah yang lembut, kita boleh tolak pakai tangan. Mana yang berbatu dan keras, kita kena sediakan ni lah, rubber mallet. Okey, itu saja video untuk kali ni. Semoga video ni sangat bermanfaat untuk para campers. Sekali lagi saya ingatkan supaya subscribe channel Michael Journey. Okey, bagi yang dah subscribe tu, kami ucapkan berbanyak terima kasih sebab support kami. Okey, semoga kita jumpa lagi di video lain yang akan datang. Okey. Assalamualaikum. Bye.